InsyaAllah kita nak cara sikit banyaknya. Kita ni duduk di dalam bulan Syaban. Tak berapa hari lagi kita nak masuk Ramadan. Tak berapa hari. Kita tengok anak bulan tu. Ialah hari Rabu malam Khamis hak tu hak tula perakat. Lepas tu kalau kita nampak malam Khamis tu hilalul Ramadan, nampak anak bulan Ramadan, kita puasa hari Khamis. Kalau tak nampak hilalul Ramadan, kita puasa hari Jumaat. Kemudian ketika malam tengok anak bulan tu, jadi malam ni arasy tepi, langit tepi, kursi tepi, lauhil mahfuz tepi, malaikat-malaikat yang ada di atas langit pun bertepik kerana mujurnya gapo? Iza halla hilalul Ramadan, apabila terbit dan ternyata oleh anak bulan Ramadan, sahal arsyu, telah bertepik dan berjerit oleh arasy ilahi. Kalau kita terjerit, pasti berjerit je bunyilah tu. Tapi berjerit arah tu berupa ya pasti mana, suara pasti mana, hak tu wallahu a'lam. Dan nak tahu malam tengok anak bulan tu, kawai-kawai arah hak duk lihat sana langit yang tujuh. Dan pula lauhil mahfuz dan kursi hak tu sebut kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah Ta'ala ni kursi ni. Tapi kursi yang ada di sana langit ni dapat meneluhkan bombing dan langit dalai. Besar mana? Hak ni nak khoyar dah boleh. Kursi kita ni boleh teluh orang-orangnya. Tapi kursi Allah, mula-mula sekali Allah Ta'ala jadikan apa? Jadikan lauhil mahfuz. Lepas pada jadi mula-mula sekali jadikan lauh, jadikan qalam. Selepas tu Allah Ta'ala jadikan apa dia? Arasy, hak mula-mula sekali. Kemudian dah arah ni ya teriak, ya terpik. Apabila anak bulan Ramadan ya keluar tu baik, arah pun tepik, kursi pun tepik, lauhil mahfuz pun tepik, para malaikat yang ada di atas tujuh lapis langit tu pakat teriak, pakat tepik belakang, mujurnya suka hati gembira dengan sebab iza halla hilalu Ramadan, apabila keluar anak bulan Ramadan. Anak bulan Ramadan bulatan dia bulat, ragai bulat. Kita tahu ada bulat macam ni poneka ni bulat kan. Ya ada bulatan dia, tapi cahaya dia tika satu kena bulat, dia cahaya tak nampak sepenuh. Dia nampak sepalis cacing di dalam bulatan tu. Dalam tu kan kita tengok satu hari bulan, dia bulan nampak tak cerah, je cerah sikit ya. Cerah tu di dalam bulatan tu serupa dengan alih. Serupa dengan alih cacing. Ni nak royak kan? Anak bulan ya tubik satu hari pada bulan Ramadan tu gitu tubik serupa dengan apa? Serupa dengan alih cacing. Kemudian alih cacing rupa anak bulan ni duk royak kata Allah Ta'ala so. Duk royak kata Tuhan so. Diri mula-mula anak bulan tubik tengok po. Waktunya kita tengok di jahat lebih kurangnya 5 minit dekat-dekat dengan mengarik. Di antara celah-celah matahari nak tunggu bumi nampak cerah merah sikit tu, situ anak bulan kita nampak. Maka anak bulan ni bahasa Arab panggil hilal. Anak bulan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Hak ni orang Arab berkecek dan bertutur dengan kata hilalun apa? Anak bulan. Bahasa Arab panggil hilal. Bahasa Melayu kita panggil anak bulan. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hak tu dia panggil qamarun. Apabila ambil pada 13, 14, 15, hak tu dia panggil badrun. Bulan penuh purnama. Hak yang kita nak cara malam ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak bulan nak tubik tak berapa hari. Anak bulan nak maghrib tu kita tak ada rasa puas, nak lapar belai-belai dah dia. Kita ni terabuk belai-belai dah. Takut lapar tengah hari. Nak makan tengah hari tak boleh. Mula pening salah nak puasa, lepas dah nak berak dia. Tapi lapis arah yang tidak ada akal, kursi yang tidak ada akal, malaikat di atas langit yang tidak ada nafsu,
Apabila anak bulan Ramadan ni nak tubik, ya mujur, ya gembira sampai ya bertepik. Kalau bertepik di atas langit Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita manusia ibu apa? Kita rasa lah ke mana? Tak berapa hari dah, hari Rabu ni nak tengok nak bulan. Ku rasa dia biar puasa, mana tengah hari nak puasa lagi. Malam kena terawih ni. Serabu bulan-bulan. Bagi orang iman yang kuat, dah orang panggil sebab tu Nabi kata al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Bermula orang beriman yang kuat, iman yang kuat. Iman kuat ni supaya dengan duit banyak dah. Duit kita penuh lah kocak. Kita pergi kena nak beli barang harga 10 kop tepung kerak, boleh beli. Pas tengok tumpak dakak, boleh beli, duit kita ada. Tengok apa pulut mi, kita boleh beli, duit kita ada. Duit adalah kocak ni berpuluh-puluh ribu. Barang kita tengok di kawasan dalam nak, kita boleh beli semua. Sebab apa? Duit kita ada. Duit kita banyak. Boleh beli lah kau. Tupak dakak pun boleh beli. Pulut lemi pun boleh beli. Lepas tu apa lagi? Nak beli tupak pun boleh. Nak beli ikan pun boleh. Nak beli daging pun boleh. Nak beli sama ikan pun boleh. Boleh lah kau. Sebab apa? Duit kita banyak lah kocek. Nak banding kata apabila seorang tu iman kuat, apabila dekat-dekat Ramadan ni, dia boleh borang habis. Borang mana? Tengah hari pagi pas subuh dia boleh semaya isyraq. Pas subuh dia boleh baca Quran. Pas subuh dia boleh ngantik. Pas subuh dia boleh zikrillah. Lepas subuh dia boleh semaya salatul duha. Lepas zuhur dia boleh semaya kapit waktu qabliyah ba'diyah. Boleh semaya pada zuhur lagi. Ini isyarat kata iman yang kuat. Keyakinan yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala kuat, dia tak ada serabut. Supaya orang duit banyak, dia tak serabut. Marilah kawin. Marilah gapo, dia tak serabut duit dia belanai, dia tak boleh tusik sia-sia dah. Tapi bagi buat motang sehari, tak motang 3 hari serabut okey. Kau kawin ni, siapa tak ada makan pada dah tubik dalam telefon ni. Kau belah lik serung tak ada makan. Kena dia hantar makan ni gi. Mumah nanti anak dia setengah-setengah kan. Serabut duit tak ada. Nak beli barang apa tak boleh, nak tubik kapung pun dia tak ada tubik kap tu ah. Demo lain nak hantar apa tak boleh. Sebab apa? Pucuknya duit tak ada. Seolah tak begitulah bagi kita. Kalau iman kita kurang, bila solatut tarawih nak mari, Ramadan nak datang, dan kita rasa serabut boleh-boleh. Kenapa? Kena puasa tengah hari, tak boleh makan tengah hari, kena berok tengah hari. Lepas ada tu malam kena tarawih, lagi lepas tarawih kita saat itu kena bangun maya gawa, makan sahur pula. Jadi harga hati kita berasa susah, berasa serabut. Sebab apa? Sebab iman kita kurang. Nabi kata dah, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuatnya iman, yang kuatnya tenaga, yang kuat kepercayaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang ni terlebih baik daripada orang beriman yang dhaifnya iman. Sebab tu kita nak jadi kuat buat apa? Kena kuat semangat, kuat iman, kuat keadaan. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni Nabi katanya satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi ada sabda, iza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, Ramadan kita tahu dah bulan yang panas, bulan yang kena sabar, bulan yang kena makan, minum mana Ramadan. Apa makna Ramadan? Al-hararah wasyiddah, yakni panasnya daripada puasa tu. Makan, minum, malam bangun dia tak marah, bangun sahur. Sebab tu panggil Ramadan. Apa Ramadan? Makna kerah. Apa kerah? Kerah sehari panas matahari lagi, sehari kena berok lagi daripada makan ni, kena berok daripada minum. Sebab tu panggil Ramadan. Kerah. Apa kerah? Panas, kena sobar, kena tahan daripada benda-benda ni sama. Kemudian Nabi kata, iza jaa Ramadan futihat lahu abwabul jannah. Apabila dikatu futihat lahu abwabul jannah, dibuka bagi bulan Ramadan ini segala pintu-pintu syurga. Pintu syurga apa? Telapete.
Lapep te pitu kita duk dengar belaka-laka dah lapep te pitu. Kamar di pintu syurga tak ada sebutir sebab pintu sejid ni buka habis. Pintu soning, pintu soning, pintu hok ning, pintu hok ni. Pintu besar buka habis. Untuk orang nak masuk dengan ceramah, untuk orang nak masuk semaya Jumaat buka habis. Lepas tu apabila masuk bulan Ramadan, Allah Taala suruh malaikat saat itu buka pintu habis untuk orang yang berpuasa. Kemudian ibu apa? Hak Tuhan katanya bulan Ramadan ni, Tuhan kata nak ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin wal furqan. Ini bulan yang diturunkan unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Turun Quran. Bulan ni bulan turun Quran, bulan Quran. Lepas tu dalam bulan Ramadan ni juga abnan siapa dia? Nabi Musa. Ada lagi ke orang lebih pada aku? Allah Taala kata ada umat yang datang di akhir zaman apabila datang bulan Ramadan bagi dia, maka ada satu malam yang paling baik bagi dia. Dia kata bulan Lailatul malam Lailatul Qadar. Dan bagi dia ni akuinya yang pertama cahaya bagi Ramadan, nuru syahri Ramadan satu. Yang kedua cahaya ia baca Al-Quran. Boleh lagi kata tuhawi nurani, dua cahaya. Cahaya yang pertama diri bulan Ramadan tu bercahaya-cahaya, bersinar-sinar dan pula berkilat-kilat. Lepas tu di dalam bulan Ramadan tu pula kalau dia isi pula Al-Quran akan al-ibadah, Allah Ta'ala witimu pula satu cahaya, satu nur. Ini kita jangan sia-sia ibu apa. Kalau kita sia-sia kita rugi dah. Lepas tu Nabi katanya daripada sebuah hadis. Katanya Al-Imamu Al-Manawi rahimahullah yang katanya as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan, yakni semaya Jumaat kita dak ulai alik. Tadi kita mai semaya dan gharib, isya mari pula. Pagi tadi kita mai subuh, zuhur kita mari pula. Orang panggil duk mu'allakum bil masajid, duk berulai alik kepada masjid. Ataupun Jumaat lepas kita mari dah semai Jumaat. Jumaat ni kita mari pula. Tahun lepas baru ni kita puasa dah Ramadan. Lepas tu tahun ni kita puasa pula. Maka katalah Imam Manawi, apa dia? As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah. Lagi pula wa Ramadan ila Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi katanya mukaffiratul lima bainahunna iza jatanabal kabaira. Sebab kita dah ulai alik ke sejid buat apa dah? Dosa luruh dah tu. Tadi kita mari semayang ngore. Saat ni kita mari pula sejid maya isya. Saat ni kita kelik start mari pula sejid nak dengar orang ceramah. Situ tu Allah Taala menggugur dosa-dosa kita dah. Sebab tu Nabi katanya apabila datang satu kejahatan maka kita kena iringkan dengan kebajikan. Supaya kita buat satu maksiat, buat satu dosa, lepas pada tu kita sapuhkan dosa kita dengan kebaikan. Supaya kita saat ni klik sejid, ngorek klik makan nasi start. Tunggu orang baik syak. Mari sejid pula. Klik pula start. Mari pula sejid dengan orang ceramah. Di situ orang panggil gugur dosa kita bobak-bobak. Kalau kita boleh tengok. Karena Nabi SAW sebeda orang niat baik, duduk di rumah nak mari sejid, maka Allah Ta'ala wis selakah dia tu gugurnya 10 dosa, 10 kejahatan, dan Allah Ta'ala wis 10 kebaikan, dan Allah Ta'ala akadkan 10 darajat. Hak ni kita tahulah kau dah, tapi barang tak nampak ibu apa. Amo ingat lagi tak payah kereta pasti. Masa kita biasa tu baik keluar kau dulu. Tak payah pasti dia kata kan. Kita dah panggil kereta tak payah kereta pasti. Dia buat banding kau nak. Dia kata
Tua-tua yang kata. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, tubik kambing seko. Buat le betul jabat ni berapa orang? Lek apa? Misalnya 10 orang tubik 10 ekor. Lepas tu kalau 50 orang 50 ekor. Sekali kebir, sekali semaya boleh 10 ekor, 20 ekor. Lepas tu kalau 5 waktu boleh 5 ekor seorang. Lepas kalau 50 boleh nyana dah. 10 orang 50. 10 orang 5 waktu boleh 50 dah. Kita tak seorang sekor 10 orang, lepas tu dicampur dengan 5 waktu, ya boleh dah 50 naik ekor. Lepas tu kalau kambing tu seolah-olahnya dia kata, nah bak kita semaya boleh nampak benda. Lepas tu kambing hak kita boleh tu kita nak getak mana, tak teluh tepat ni. Misal lagu ni contohnya. Dia kata ibu tu kandungkan anak duduk dalam perut. Kandung anak dalam perut. Misalnya anak dia minta, "Bu, mak, minta hantar kereta plastik, kapal tu bayar plastik masuk ke ambal dalam perut." Mak dia beli dak kereta plastik dia duk main dalam perut. Mak dia tak beli weh. Kenapa? Mak dia tak sayang ke budak dalam perut kan? Tak. Kenapa mak dia tak beli weh? Kerana mak dia katanya tepat dalam perut tak padai dia nak main kereta plastik, nak main kapal tu bayar plastik. Supaya tu juga kita Allah Ta'ala tak boleh tengok. Kita takbir pak Allahu Akbar, Tuhan tak boleh nampak lagi. Kerana kalau misalnya buat kita semaya dalam kampung 100 orang, kalau tubik benda belakang, tubik lembu seko, kambing seko, pas lembu seko, kambing seko, semaya berapa tahun? Dalam setahun 365. Dalam sehari 5 waktu, pagi pukul dengan setahun. Tubik banyak nak. Barang tu kita mana? Tak perlu nak tepat tahu. Kerana dunia ni sempit sangatnya. Dunia ni kalau kita kira mari sempit ya. Kita duk perasa kata luah, perasa kata kekal, perasa kata lebih, perasa kata berguna. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Engkau jadilah di engkau pada dunia ini seolah engkau tu orang duk lalu jalan, orang dagang, orang sapik. Orang sapik ni berhenti tawakal, nak duk tawakal kan? Dah. Dia berhenti sama tara panah berdoa tengah hari, berhenti tawakal, berhenti letih star. Lepas tu dia nak pergi pula. Ataupun orang lalu jalan, dia nak duduk situ dah. Lepas tu kita duduk atas dunia ni, kita tak ada nak kekal sini, kita nak klik kepada akhirat. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dekat Ramadan. Kemudian dalam Ramadan ni, hak Nabi katanya daripada 5 perkara bagi tidak sempurna dimakan itu, malaikat kita kena perkara ni kita kena mulazamah mengkali 5 perkara. Dalam bulan Ramadan kita dikatanya terhata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan suruh kita puasa apa? Tujuan Allah, hikmat Allah suruh kita takut ke dia. Ni suruh kita berdoa tengah hari. Tengah hari kena berak makan, kena berak minum. Jangan dok tengok benda tak molek, jangan dok kata benda tak molek. Kemudian kalau kita buat macam ni, itu arti kita buat apa yang dicipta dan apa yang dilarang. Buat hak mana Tuhan suruh dan kita tinggal apa yang Tuhan larang. Kemudian dalam ikhlas kita buat apa? Ya ada 3 ikhlas, 3 tangga. Ikhlas ya tubik 3 tangga. Lepas tu kita nak masuk dalam puasa ni dah. Lepas tu kalau kita ikhlas kita rendah, pahala puasa kita pernah. Jadi hak Nabi sebut kata ikhlas hak nombor 1 sekali, ikhlas untuk apa? Kita semaya buat gapo? Kita puasa buat gapo? Kita pergi wasbah untuk apa? Kita baca Quran ni untuk apa? Hak Tuhan katanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan apa? Tujuan nak kita takut Allah. Apa arti takut? Tak payah kecek. Usikum bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Takut oleh kamu akan Allah. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Kata tak payah.
Tapi kita nak boleh buat mana hak Tuhan suruh. Lepas tu kita nak tinggal mana hak Tuhan larang. Ni payah ni. Kadang-kadang bagi hak Tuhan larang tu bagi kita berakhir. Bagi kita berakhir hak Tuhan larang. Mana? Bagi kita berakhir sia-sia. Pas tengah-tengah tu berakhir haji. Pas haji boleh apa tak? Pas kadang-kadang nak ayat katanya orang dah hayung kaki tas jemaah orang. Malaikat tanya tak? Duk saja-saja dah hayung kaki piah-piah pergi tak pergi belakang. Akhirat esok malaikat tanya, okay. Sekarang suruh untuk pergi ngaji, sekarang suruh untuk pergi belajar, sekarang suruh pergi semaya, kaki hak ku jadi tu saya kata. Sekarang mudah wahayung duk saja gitu kan. Malaikat kan tanya dah dicatat mu hayung buat gapo. Ya teruk kadi kita akhirat esok ni ya teruk. Kadi tah dunia boleh bahang ke? Tah dunia orang jahat jadi tak jahat kalau ada duit kenal orang gedebel. Orang karuk tak jadi karuk. Orang masuk gok cerak-cerak tak ada kena masuk gok. Ni ahli dunia. Boleh pelari kalau kita kenal orang gedebel-gedebel, kenal orang lebih-lebih, ada duit atas celah tu, jahat tak jadi jahat. Hak molek, hak tak molek pergi jadi tak apa, hak tak molek jadi molek. Orang hak molek cerak-cerak pergi jadi tak molek. Dunia. Tapi akhirat esok dihitungkan akan kita saat ni tu, tak ada siapa dia boleh tinggi rendah, tak marilah kedebel mana, gajah mana, tak ada siapa dia boleh mengatasi illallah malaikat Allah. Ni kita kena yakin sebab tu Sayyidina Umar dia teriak sangat-sangat. Umar kata nak hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Kamu hitung sebelum kamu dihitungkan, dan pula kamu saat itu timbangkan amalan sebelum kamu ditimbangkan. Tu Umar katanya, mu timbang lu amalanmu sebelum Tuhan nak timbang. Mu hitung dulu sebelum Tuhan nak hitung. Lah ni malam-malam nak tidur palinglah kane dulu. Pagi tadi ku baca Quran nyok no ibadatku saudara mana dah pagi tadi. Ngetung lu belum nak tidur ibu apa? Kenapa? Karena kita kelik ke akhirat setiap orang dihitungkan oleh Allah Ta'ala. Kama dia katalah umatnya hasibu qabla an tuhasabu wazinu qabla an tuzanu. Kamu hitung sebelum kamu dihitung di akhirat, dan kamu timbang sebelum kamu ditimbang. Learning kita timbang dulu. Learning kita hitung dulu, nengung dulu. Gapo hak Tuhan buat kita buat rogi. Tuhan suruh kita buat rogi. Semaya cukup rogi. Quran baca rogi. Zikrillah buat rogi. Patut Tuhan larang boleh tinggal rogi. Hitung tengok. Lepas tu kita nak buat amal kita di dalam bulan Ramadan ni, kita nak jadi menikah, nak dapat pahala banyak. Kata ulamanya dan kata dalam hadis, kita beramal mula-mula sekali ayat kata mukhlisina lahuddin. Kecek mana lakon ni? Ikhlas kita kepada Allah, tapi nak dapat kepada isi ikhlas, hakikat ikhlas, ruh ikhlas bagaimana? Yakni kita beramal saat itu ikhlas nombor satu sekali, taqarruban ilallah, yakni kita nak mendekat kita kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW katanya, siapa dia tambah ilmu tak tambah amal, siapa dia tambah ilmu tak tambah ibadah, siapa dia tambah ilmu tak tambah baca Quran, siapa suluk dan asing diri daripada manusia. Ilmu orang ni bukan kata barakah, bukan kata kemuliaan. Ilmu seorang ini, ilmu dia tu membawa pada dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu bapa, kita tahu dah malam ni ha puasa kita mula-mula sekali ku niatnya aku nak bertakwa dan aku nak mendekat diri dengan Allah. Cara mendekat diri ni banyak peseng. Supaya kita nak pergi kedai jabat, kita nak tekuk dukah hulu pun boleh, ataupun boleh pergi lakon jabat, nak teh jalan ni pun boleh, jalan tu jauh sikit. Supaya tu jalan kita nak mendekat pi kepada Allah, mendekati nak berdamping diri, cara kita semaya sunat.
Wa ilmu cara kita baca Quran. Wa ilmu cara kita nak puasa sehari dua ni. Ni orang panggil wasilatun ila taqarrubillah. Ni orang panggil satu jalan, satu tangga untuk tercapai kita nak mendekati kepada Allah. Jalan banyak dalam agama, bukan semaya sekarang nak masuk syurga ibu apa. Nyak molek ni. Demo tamu tak semaya bukan Islam jangan. Kadang-kadang orang ni boleh masuk Islam buku apa. Tengok kata setengahnya daripada imamnya Imam Ghazali kita. Orang karya kitab Ihya Ulumuddin. Karya kitab Minhajul Abidin. Alim ulama yang besar nak murid berbelah-belah ribu. Tapi Tuhan tak rahmat dia, tapi Tuhan rahmat pada Imam Ghazali. Bukunya dakwah kolej ya. Dakwah kalai orang zaman dulu, dia pakai kalai dia celup dakwah. Dia celup dakwah. Dia pakai dakwah tu celup. Lepas tu dia tulis. Kemudian kolam dia ni, dakwah kolej dia ni. Imam Ghazali lalak mai duk hirup dakwah kalai dia. Dia tak hamat. Dia tak ada tercih-cih dah. Dia lepas wilalak tu duk minum kan ke apa? Dakwah kolej dia. Kemudian katanya daripada ulama, inilah Allah Ta'ala terima amalan Imam Ghazali dan Allah Ta'ala kabulkan amal Imam Ghazali. Patut mana oyak amalan Imam Ghazali ke apa? Namun Tuhan banyak ibu apa. Lepas tu kita nak masuk pada Ramadan, niat pertama sekali nak taqarruban ilallah, nak mendekat kita dengan Allah. Cara dekat kita dengan Allah semaya. Cara mendekat kita dengan Allah puasa. Cara kita nak dekat dengan Allah tilawatul Quran fi syahri Ramadan, baca Quran dalam bulan Ramadan. Ataupun nak dekat dengan Allah ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun kita nak dekat dengan Allah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini jalan-jalan untuk tercapai kita mula-mula sekali yang pahal daripada mukhlisina lahuddin, ialah kita nak mendekati dengan Allah. Inilah pahala yang besar sekali. Ni sawabun wa ajrun indallah. Ini pahala dan besar di sisi Allah Ta'ala ibu apa. Kita kena kira ni kita nak masuk tak berapa hari. Kalau kita niat kita saja puasa letih lapar saja, pas dengan sebab puasa tu dimarkakan oleh Allah, dibala oleh Allah, tak ada labah sikit apa. Puasa letih ngango-ngango dah 30 hari. Semaya terawih tu sujud bokok-bokok, tapi tak ada dapat pahala. Sebab apa? Kita buat nak wi orang tu tengok, nak buat wi orang kata kita tu rajin, nak wi orang puja kata kita semaya tu jadi. Kita awal waktu, kita sah depan. Tak ada boleh apa. Ni buat apa dia rahmati Allah. Dan lepas tu kita semaya, lepas tu kita tahu Imam Ghazali apa amalan dia buat apa? Nak wi kepada orang betul jawab. Amalan Imam Ghazali, ya zal jalali wal ikram. Tu amalan dia. Imam Ghazali nama Tuhan banyak. Tuhan kata dah dalam Quran 99 nama Allah. Tuhan kata pada satu ayat, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang mana-mana daripada namaku, Tuhan kata, Allah nama Tuhan, Ar-Rahman nama Tuhan, Ar-Rahim nama Tuhan, Al-Ghafur nama Tuhan, Al-Quddus nama Tuhan, As-Sabur nama Tuhan, Asy-Syakur nama Tuhan. Yang mana-mana nama aku, Tuhan kata, ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang mana-mana nama aku, Tuhan kata, berdoalah bagi Allah Ta'ala nama yang banyak. Tapi nama yang banyak hak 99 ni, kita kena cari nama mana hak sekungan darah kita. Payah kan ni? Sebab tu kerana kuat amal jadi kau bengai. Kau buat amal kau bengai. Kau buat amal kecek kau gasan. Kau mana? Ni buat amal mu tak kena ke? Orang panggil amalanmu tu tak betul dengan darahmu supaya bomo ni kalau mungkin dicitawe, mungkin jumpa
Tapi kita pergi makan ubat hak ya tu jadi kita kata maklia. Sebab apa? Ubat tu lah ya, bomo tu lah ya. Tapi orang panggil ubat tu sekung ke tak sekung dengan bagi seorang. Supaya juga nama Allah Ta'ala. Orang ni wa amma supaya Imam Ghazali sekung dia dengan apa? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Imam Ghazali Abu Hamid rahimahullah, karamah dia, keramat dia dengan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Keramat dia dengan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Hari-hari dia baca Ya Dzal Jalali wal Ikram. Setengah-setengah tu kita baca Ya Dzal Jalali wal Ikram selepas daripada sembahyang ngorek 1000 kali ataupun 1000 lepas pada isyak. Ini amalan bagi Imam Ghazali. Tapi setengah bagi guru lain, ya amali ke apa? Kita tengok supaya Nabi Ibrahim sekung doa ya ke apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tu doa sekung bagi Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan sekung bagi Nabi Yunus alaihi salam. Apa sekung dia? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hak ni kita nak cari darah kita semua ni apa? Nak cari diri. Aku wa amma doa Nabi Yunus. Kata Hasan Basri dalam satu kitab. Siapa dia serabut perut doa. Serabut perut rasa ketak, ketak. Belum puasa ketak, duit pun payah. Kerja pun susah. Dah. Lepas tu kerja susah, serabut, sakit kepala, anak ni macam-macam, anak ni pesen ni, hak ni pesen ni. Aku sakit kepala, serabut, rasa ketak dalam diri. Lepas tu kata Hasan Basri dalam sebuah kitab yang kata, siapa-siapa mulazamah baca doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, 100 kali pas subuh ataupun 100 kali lepas zuhur, 100 kali dalam sehari, insya-Allah Allah Taala akan pelepah dia daripada al-karub wal ghumum, daripada kesusahan dan duka cita. Baca sehari-hari. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ikan pau, ikan besar. Dah telankan Nabi Yunus. Sebab Nabi Yunus lari pada kaumnya. Ku tak mau dakwah dah kaum ku mengajuk. Nabi Yunus daripada kaumnya letih, tak mau dah dakwah kaum, lari. Apabila Nabi Yunus zahirnya dia lari pada kaum tak saya dakwah kaum, maka ditelangkan oleh ikan. Apabila telan oleh ikan, maka situ yang pertama zulmah bagi kesilapan dia dengan Allah, dia tinggal kau tak sedawa. Yang kedua, kelam dia di dalam laut, kelam laut, gelak laut. Yang tiga, kelam dia duduk di dalam patak laut. Yang keempat, kelam dia di dalam perut ikan. Ni kelam dia. Sebab tu Nabi Yunus ketika dia duduk dalam perut ikan, dia duduk kata gapo ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus duk baca gapo? Yakni Nabi Yunus ketika dia duduk di dalam ikan, duduk di dalam patak laut, ya macam mana? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dah. Dia duk baca ni. Lepas tu malaikat di atas langit tu duk riuh. Malaikat di atas langit riuh rendah ibu apa? Di atas langit tu. Dia kata ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala di patak laut. Aku dengar suara duk kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aku dengar dia saat ni tu dah duk kata benda ni. Kemudian apabila dia dengarkan benda ni, kata ana, kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka malaikat-malaikat dia royak kepada Allah duk mengadu, ya Allah, aku dengar satu hamba engkau duk di patak laut. Anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian jawab Allah, apabila malaikat duk mengadu hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Taala kata ana, Allah Subhanahu wa taala kata
alaihi salam dia saat ni tu tak berdoa dan tak istighfar, tak ada tasbih dan tak ada istighfar kepada aku, tak ada kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, nescaya aku akan perkekalkan Nabi Nuh ni, Nabi Yunus di dalam perut ikan sampai hari kiamat hatta yaumil qiyamah. Ni mujur gak Nabi Yunus alaihi salam dia kata nah la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab dia dah kata benda ni, aku pelepaskan dia, aku pelucukkan dia, Tuhan kata, daripada perut ikan yang ada di patah laut. Pas Nabi Yunus dia lepas daripada perut ikan ketika ni buat apa? Yakni ketika lepas pada asar. Sebab tu dititahkan semaya asar 4 rakaat. Ini kata hukamat. Dia semaya subuh belum mula tu ada. Pas apa dia semaya zuhur ialah Nabi Musa. Siapa dia semaya asar ialah Nabi Yunus. Ini perkataan hukamat kata orang semaya asar mula-mula Nabi Yunus. Kenapa? Kerana nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia tu terlepas daripada perut ikan. Pak zulmah. Orang panggil arba'atu zulumatin. Ada 4 kelas. 4 kegelapan. Gelapan yang kegelapannya dia duduk dalam perut ikan. Patak laut dah, patut dalam perut ikan pula. Sebab itulah Nabi Yunus apabila dia naik mari di atas darat selepas daripada Allah Ta'ala pelepah dia daripada perut ikan, dia pun semaya 4 rakaat dikatakan salatul asri. Rakaat pertama syukur dia kerana lepas daripada kekufur ke, yakni kegelapan dia silap dengan Allah. Yang kedua lepas dia daripada gelap bagi laut. Yang tiga lepas daripada patak laut dan lepas daripada gelap perut ikan itu. Ini doa Nabi Yunus buat apa? Jadi kalau kita nak kita lepas daripada kesusahan, nak lepas daripada benda kerub, nak lepas benda ke apa? Ke duka cita, maka kita saat ni tu dah jangan tinggal doa ni. Pasti ikutlah buat apa nak buat doa mana tu, sekurang kita doa mana. Apa kita dak buat laka-laka dah, kadang-kadang buat kena, buat tak kena. Baru ni ada orang kawasan ni kan motor seroyak lah, pia-pia ada ni kawasan kita ni. Setengah tu mi amal tak kena, wa amal tak kena pun belana. Wa amal susah pun ada. Wa amal jadi susah balik petang, orang panggil pating apa jadi paling petang. Orang baca qul huwallahu ahad, dia tak baca qul huwallahu ahad. Dia pergi baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan qul huwallahu. Yang ambil lagu tu. Pas kita tanya bewak amal ni nak buat mana ni? Nak pergi berdiri tak masuk dia dah. Belum pada berdiri tak masuk tu jalan atas kecek sore dah. Pas nak buat menambah aku ni. Deh. Belum pada kecek tak berdiri tak masuk tu. Tuan motai dah jalan atas sore. Pecak kain cek kadang-kadang. Pas nak buat nama lah tu dah kan. Ni banyak orang buat amal. Lepas tu amal nak pesan kepada ibu-ibu apa di sini, cara jangan mik wajah di kelai kambu ikut wasa temu colek belaka. Colek belaka. Jumpa lah jatuh mukmin pun colek. Temung dalam jatuh hikmat pun mik nampak pelik-pelik. Lepas tu dia apabila jadi, dia kena duk basuh benda tu lu. Kadang-kadang tu kecek sore, kadang-kadang tu duk sore nampak orang duk di belakang. Kadang-kadang duk sore perasa supaya orang duk belakang dia. Kadang-kadang duk buat amal orang panggil, "Hei, mari cuk putih syah, tak payah. Hei, kita saing 2 orang weh." Gapo ni? Ni kena tahu, ni kena tahu ni. Ibu bapa di sini mau nak royak ni. Dan nak royak kepada ibu bapa sini banyak ada buat amal jadi beg ni banyak ni. Pesen ni. Ya buat amal perasa orang duk di belakang, dia duk kata khodeh je. Kadang-kadang ya buat amal nampak cuk putih syah, naya tak payah syah. Hei, kita saing 2 orang dah. Dia dok kata cuk putih tu malaikat. Dia dok kata cuk putih amalan yang terjadi pada amalan dia. Tapi hakikat tu bukan. Hakikat jin mari buat rupa putih nak sana, lepas tu nak selerak dia, nak bawa dia kepada jalan sesat dan jalan punah. Sebab tu di dalam amalan-amalan kita kena adanya Tok Guru Mursyid. Sebab tu Imam Syafi'i kata lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbiha bibayanin bitafsiliha. Apa dia? Zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin.
Ning bagi kata Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kata mu nak dapatkan satu ilmu, lan tanalal ilma illa bisittatin. Tidak tercapai akan dikau akan ilmu malaikat nekara syara'iyah. Saumbiha, lagi aku nak ceritakan ni syarat tu. Ni perkara tu. Bibayanin dengan nak menyata, bitafsiliha dengan hurai so. Mana ni? Orang ngaji nak dapat, orang ngaji nak hasil, orang ngaji nak dapat keberkatan. Yang pertama sekali zakain. Zakat. Apa bahasa kita zakain? Yakni dikatakan cerdik. Orang ngaji pun kena cerdik ke? Ngaji tak main menera lek cie kagak. Kalau orang ngaji. Sebab tu kalau kita tengok mula tak payah dis sikit, yang ngaji pelik, tak payah dis sikit. Tuai kitab Takribul Ikhwan. Lepas tu kalau fok-fok ngaji sekali dulu, orang panggil tok ni. Tak payah dis ni orang panggil purung toh. Kalau bapa sing kita dalam orang panggil ulas hawa. Gelar istilah ulama-ulama dan orang ngaji Mekah zaman itu. Tak payah dia sikit tuai kare kita asasul i'tiqad, asasul al-i'tiqad ataupun kita al-masaila fi mabhasil kalam ataupun takribul ikhwan. Demo gelar dia di Mekah dulu, demo gelar ke? Purung toh. Ikut pada royak gapo lekat pun getah penuh cik. Lepas tu yang ngaji pelik ada orang sikit. Yang ngaji dia buka kain dia lip belakang. Dia duduk tiap tu 30 tahun dia duduk tiap tu dia tak beralih. Lepas tu yang ngaji dia selok sikit punggung dia. Lepas dia duduk ngaji kau ada yang ngaji pok lain duduk tengok putih dia lip belakang. Dia mau tahu bodeh. Dia mau tengok tak dia ngaji, tengok kade ngaji. Nampak klik mulai ya dah. Demo gaduh-gaduh ya nu ya buka putih dia mau tengok. Ya dok ngaji perhati tu ya. Padok dok ngaji ya perhati ni atas cerdik ya ngaji tu. Ya ngaji dobek dengar pada royak gapo folek belakang pak ada suka putih ya buka dia mau tengok dia mau dok gaduh dengan putih dia. Dia mau tak perhati ya pada surah. Bo turun tabala di dabala yang ada di Naga di Mekah. Dia mau tadi lagu mana pada surah tak ni. Ku tak faham. Hanak faham ana pok ni dok gaduh dengan putih dia. Ni orang panggil ngaji cerdik. Ngaji tu dia banyak pesan pula. Nah kalau mulah bapa Allah sarah kita ngaji, dia tak kenal orang. Kalau orang nak tak pondok dia cacat, dia tak mudah start pun pergi jam besar. Dia tak mau kecek dengan orang. Patu pitu dia tak ada apa Allah sarah. Dia koci tu saya koci ban. Dia buat lubang wah pondok. Tak save orang mari jalan pondok dia. Ni cerdik lah ngaji. Dah tu. Tu cara cerdik yang ngaji tak sewi pakai masa ya tak sewi bugi masa ya tak setemu dengan orang. Masa ya nak perhabis ke telok kitab ke baca kitab. Tu Imam Syafi'i kata zakain bercerdik ia wahir sin. Lepas tu kena lobo. Lepas tu kita nak masuk Ramadan sikit lagi nak berjaya kena lobo. Kena lobo ngaji kena lobo. Lepas tu kita nak berjaya Ramadan kena lobo baca Quran, kena lobo ibadat, lobo zikrillah, lobo buat sedekah. Karena bulan Ramadan dikatakan syahrus siyam, bulan puasa. Bulan Ramadan dikatakan syahrul tilawatil Quran, bulan baca Quran. Dan bulan Ramadan dikata syahrul qiyamil lail, bulan qiyamil lail bangun malam. Dan pula bulan Ramadan dikatakan syahrul taubah, bulan kita bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan juga dikatakan syahrul ghufran, bulan minta keampunan daripada Allah. Ini bulan Ramadan. Jangan kita sia-sia. Kita kena lobo. Supaya orang ngaji lobo. Lobo orang ngaji. Dia mau baca kitab, kita baca kitab. Dia mau baca kitab tu, kita baca kitab tu. Bulan puasa ni dia mau baca Quran, kita baca Quran. Dia mau sedekah, kita sedekah. Dia mau infak, kita infak. Dia mau tarawih, kita tarawih. Dia mau mari sunat, kita mari sunat. Lopo, berubuk. Bau jaya. Ni dia mau tarawih, dia mau tarawih. Kawin gigak, duduk dia mau tepi mau kawin tak ada gi langsung. Dia dah tengok tu ya. Tak ada mah. Dia mata anak tak pergi sejik tu. Kawin gigak, duduk dia mau tepi tak ada gi langsung. Ya amalan akhirat kita tak boleh tengok orang bawah dah kita. Ya kita nak tengok orang tinggi dah kita. Ya baru sedar. Dia mau tu dia cokro Amo banding dah pada awal-awal orang ada email banyak seolah orang ni ada duit banyak. Boleh beli belaka.
Orang ada email banyak, email kuat ni, boleh semaya sunat, boleh baca Quran, boleh waktu ni. Dah, kerana dia email dia kuat, duit dia banyak. Lepas tu kena pisah email kuat ni. Belum pada puasa tu kena latih belah-belah, kena fit. Supaya for nak pergi Mekah. Kita royak dah hujat. Mu nak pergi Mekah tadi mu kena fit lutut mula-mula kali. Kenapa? Kerana dek nung Madinah tu 5 kilo dah sehari kena jalan. Cerak ni, gi kelik sekilo, gi kelik sekilo, gi kelik sekilo. 5 waktu 5 kilo. Lepas tu ada kira jalan kau hang ke? Ha tu baik sejik jalan hang tengok baju boh. Tengok kai kelubung pas Mekah je ingat orang tu ingat orang nak beli amanah buat kelik. Orang rumah daklah nak kita Mekah tu jadi geger. Lepas sebaik toseh kata nak kelik tu nak nak ingat ke nama bagai lebih. Caranya beli aku nak waktu penuh jabai. Hak tino duk jadi jatuh kurang sikit. Wi lobo baik tu lobo pun kita duk Mekah Madinah. Lepas tu latih kita pergi Mekah mana kena latih kaki mula-mula. Kenapa? Kerana dik nung jalan banyak. Kalau buat umrah 10 kilo dah. Ambo cak telefon bau ni, cak telefon dia tulisnya 10,000 jakah. Makna 10,000 jakah ni 10 kilo jalan. Kita start masuk ni naik kereta pergi Tanah Ain, niat di Tan Iman di siap naik berangkat. Semaya sunat di Masjid Tanah Ain, turun mari nak kereta pula klik kepada Baitullah. Lepas tu tawaf Baitullah 7 keliling. Lepas tawaf naik depan Saif pula pergi mari Safa Marwah. Sudah mari kau ni pula 10,000 jakah. Berapa 10,000 jakah? 10 kilometer kita jalan. Lepas tu kalau email ada pakai rebah kuling. Kalau gigi ngerai tak ada email sikit apa pakai cuk. Hak sore tu pergi kali ngamba tahun tu buat umrah. Tabe mak. Kita buat umrah sekali lagi. Kawin bekas sekali ni cuk kali tak umrah. Tobat umrah. Tak leh lah buat sekali lah 2 kali lagi. Mari dah nak boleh mari tu tambah 40,000. Belah demo kita kacak jejak dia buat umrah siapa nak bala. Tak leh kapan nak bala kok kuruiku ya dah. Tak ada kacau lah ikut kuruiku tak ada kacau lah. Kita nyanyi ke demo. Mari Jawi tu piko bagai nak pergi ke Mekah tu bukan dia seni. Tambah kapal tu 40,000 dah. Patut harta nak boleh berhabis situ tu bukan sekut dua. Cik bolehnya ayah-ayah kita ibu pergi kali dengan mama tarik, merek. Tak payah Baitullah lalu dah. Turun kadang-kadang 100, kadang-kadang 70. Dia belakang mo. Bismillah. Allahu Akbar. Pakak turun Sebab kalau kita pergi Jumaat tak payah Baitullah, ya orang tak ganggu. Kita pakai piping tu orang tak heret, orang tak ganggu kita. Ini amalan di kawa di Kota Mekah. Amalan ketika kita buat umrah, barulah kita dapat berjaya apabila kita bersungguh. Apabila kita pergi ngarai saja, email kita tak ada, ya tak boleh pergi. Sebab apa? Kena jalan, tak rak, letih, lapar, tawaf, tindih, yiap pergi mari, biak pergi mari, mulah tu kula ni. Kalau tak ada email, tak boleh buat. Ya Allah boleh cek tangi tak kalau itu. Nak tercelaka arah ni. Pah, sore mari tu kita tumbuk. Hal lain tak tumbuk. Bakal rubah ke hatu kita. Sebab tu orang pergi Mekah kena pakai sifat sobawi banyak baru jaya. Patu hilsing kena lupa dalam puasa kita dengan Quran, dengan sedekah, dengan infak, dengan bangun malam, dengan baca Quran, dengan bagi makan kau orang lapar, dengan kita gapo zikir, kita kena lupa. Pati Imam Syafi'i kata laginya, gapo dia orang ngaji dan orang belajar saat itu kena wabul ghatin, wajtihadin, kena bersungguh dan cukup belanja. Orang ngaji nak jaya kena cukup belanja lagi pula dia saat itu, kena ada gapo sekali lagi, wa irsyadi ustazin, yakni kena ada tok guru yang tunjuk. Tok guru tiga ni orang panggil tok guru mursyid, bukan tok guru ngusai. Ngusai. Kita tak ada nak tok guru ngusai, nak tok guru mursyid. Apa tok guru mursyid?
yakni tok guru yang boleh pimpin kita pergi kepada Allah. Ya tahu-tahu mun jalan tak kena sianung be sianung ni, mun dok baik dengan jin ni, mun dok buat amal ni dapat cahaya putih dok kali ngamung, tu bukan amalan sebenar tu. Jin nak heret mun nak jatuh dalam kebinasan. Mun kena tahu. Jadi tok guru mursyid ni, tok guru yang boleh pimpin kita daripada kita nak jatuh dalam kemusnahan, dia boleh pimpin akid kita daripada situ. Sebab tu bagi orang buat amal, dia kena ada tok guru. Orang yang buat amal, dia kena ada acang dia. Acang yang boleh tunjuk heret dia, takut dia gelar dalam alam jin, dia sebab si asal dia buat amal kerana Allah, tapi ditipu oleh jin-jin heret dia nampak mata, nampak di dalam alam belia berkam, mata molek-molek, mata duk galik dengan mata ni lupa ke Allah. Nampak galik mata belia, mata zamrud, mata tu mata ni jin terheret pergi pada satu alam lagi, galik dengan duk tengok mata tu, lupa ibadat kepada Allah asal. Asal tu kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menjadi jin dan manusia malaikat untuk sembah akan daku, mengabdikan daku, persembah akan daku. Itu tugas, itu Allah Ta'ala wi tugas kepada kita masing-masing abid. Kita beribadat dan kita bersembah kepada Allah. Allah dikatakan ma'bud. Tapi dok galik jin saat ni tu heret ya, kita tengok mata zemrau, mata jelimuk tua kata jin terawih dia kata mungkin terjual. Oh toke tengok kata mata ni harga ratus-ratus ribu. Galik dengan mata ni, lupa kata kita buat amal kan siapa dah. Banyaklah ni ada buat amal tengah-tengah tu, dok panggil harta Madinah mari. Ada ni. Panggil mata, panggil Quran Madinah, harta kerung hak dulu-dulu. Han ini orang panggil amalan lagu ni, orang panggil amalan kerana dunia. Ikhlas ni orang panggil nak ke dunia. Ikhlas nombor satu, yakni kita beramal semata-mata kita nak berdamping diri kepada Allah, yakni kita nak mendekati kita kepada Allah. Dan satu lagi, kita buat amal ikhlas juga, tapi kerana nak junjung kita Allah, kita nak turut apa yang Tuhan suruh. Kemudian ni ikhlas nombor dua. Dia mau buat amal kerana apa? Kerana apa boleh sembahyang? Kerana apa boleh puasa? Kerana apa boleh baca Quran? Kawan turut kita weh. Kawan ni hamba. Tuhan tu siapa? Tuhan tu penghulu kita, tua kita, orang jadi kita. Tak boleh kena turut dia. Kalau kita buat amal kerana kita, kau hidup nombor dua. Lepas tu kita buat amal selagi kerana nak lepas daripada neraka dan untuk kita dapat kepada syurga. Ini orang panggil amalan nombor tiga. Ikhlas nombor tiga. Ingat mulai ikhlas nombor satu. Wa amal kita nak masuk puasa dah ni. Wa amal kita ku wa amal ku puasa ni makan sahau ni. Lepas tu semaya qiyam mulai. Aku nak pergi buat ke mana? Nak pergi rapik dengan Allah. Supaya kita nak pergi rapik dengan Nayuk. Buat kau nak rapik Nayuk. Jamu Nayuk. Panggil Nayuk mari rumah. Ataupun kita tolong Nayuk. Ikutlah. Nak buat nak kita rapik dengan Nayuk. Mudah nak boleh kongkan. Supaya kita nak pergi nak pergi rapik kita dengan Allah. Kita baca Quran. Kita semaya, kita puasa, kita zikrillah. Itu cara kita nak rapik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu cara kita nak rapik, maka kita buat amal tu kerana nak rapat dengan dia, baca Quran untuk nak rapik kita dengan Allah, untuk nak berapak kita dengan Allah, untuk nak berdamping kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi orang yang puasa saat ni tidak sempurna puasa dia, malaikat dia boleh jaga 5 perkara. Orang puasa, ulama kata kalau dia nak mesempurna, tak lain tak bukan, dia boleh mesempurnakan 5 perkara ni. Boleh mulazamah, mudawamah 5 perkara. Mana? Al-awwal yang pertama. Pertama orang nak sempurnakan puasa, ghaddul basar an kulli ma yazummu syar'an. Dia boleh pejam mata daripada tiap-tiap perkara hak syarat celah. Apa syarat celah? Orang tino tak kelubung, syarat celah. Orang tino ajnabi bukan mahram kita, syarat celah. Lepas tu biar kita puasa, kita jaga mata kita daripada tengok benda hak syarat tu tak berkenan. Syarat tu celah. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibati wal kazibi wan nami. Lima ruwiya Anasin
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khamsatu asya tuhbitus saum aitu batilu sawabahu. Jadi kalau kita nak wi gapo dia ibu, ayah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak wi amalan kita sempurna, nak wi amalan kita tu hebat, nak wi amalan kita tu sempurna dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali kita kena jaga mata kita. Karena kita tengok dengan mata kita, ia turun ke hati, ia terlekat di hati. Biar kita semaya pun, ia duk tergambar di hati, duk tergambar di otak. Sebab tu ketika kita semaya, ketika kita puasa, kita kena jaga puasa kita, mata kita daripada tengok benda yang syarak telah, yang syarak tak berkenan. Yang kedua, kita jaga lidah daripada mengupak, jaga lidah daripada kecek bahu, jaga lidah daripada pelaga orang, ataupun jaga lidah daripada gawa, daripada sumpah yang bukan-bukan. Yang gitu kita nak jaga tu kecek. Wallahi, demi Allah, kawai tak buat. Demi Allah, kawai tak bohong. Misalnya. Tapi romus, orang panggil, sumpahan dia tu tak betul. Sumpahan dia saat ni tak benar. Kemudian kita nak sempurnakan puasa kita, salah satunya daripada kita jagakan lidah kita daripada mengupak. Perak mengupak, kata satu perkara dia mau tak kena. Saudara kita tak kena, saudara kita tak puas hati, saudara kita tak suka. Hak tu bahasa Melayu, bahasa Jawi kita panggil mengupak. Bahasa Arab dikatakan al-ghibah. Apa makna ghibah? Yakni kecek benda yang saudara tak kena, tak suka. Nah, lepas tu kita kena jaga daripada kecek bahang. Kecek bahang lagi. Ada mau temu baik dak bahang kawan kecek betul mo. Oh kawan tak main kecek bahang deh, kawan siapa? Deh. Kawan tak kecek bahang. Lepas tu kena jaga daripada pelaga orang. Ni masalah banyaklah kampung ni. Pelaga orang, cecek bahang, mengupak ni kita tengok banyak sekali. Sebab itulah kampung kita duk cucur pergi mari, duk jadi selerak tabak, duk jadi pergelai kabut, duk jadi bala dengan salah satu daripada mulut orang tu pergi pelaga orang ni, pelaga orang mana ni. Mamak ni dia kata dolah, dolah kata back to gemu. Gilik mamak dolah kata gini. Ni orang panggil pelaga orang. Ini masalah kita nak puasa kita sempurna dan kita kena jaga daripada mengupak, kecek bau, namimah. Dan yang tiga, kaful uzuni anistima'i kulli makruh. Yakni kita kena jaga telinga kita daripada dengan benda tak molek. Yang keempat, kita kena jaga kafu jami'il a'dha anil makari. Kita kena jaga semua anggota kita. Yang kelima, alla yastaksira minal halal waqtal iftar bihaitsu yamla'u batnahu. 5 perkara ni apa? Siapa dia nak puasa ya sempurna. Nah, orang puasa ni kita tahu dah. Puasa tu kalau kita kena gapo, kena penuh perut kita. Kalau kita nak Allah Taala tu terimakan doa kita, ada makan ni yang halal. Pertama, jaga mata. Jangan duk tengok ikut tak kena, tengok Tuhan tak kena, Tuhan celah pun tengok belakang. Berarti no tak daripada orang panggil puasa kita tak sepenuh. Yang kedua, kita jagakan mulut kita daripada pengupak, jaga mulut kita daripada kecek bahu, jaga mulut kita daripada pelaga orang, jaga mulut kita daripada bersumpah yang tak benar. Yang ketiga, kita jagakan telinga kita daripada dengar benda tak molek. Tak usah dengar benda-benda kecek bahang ataupun dia mau duk ngupak ke orang tahrir, kita tahu dah. Kata dia mau ni duk ngupak ke orang kita, minta maaf dah, kawan dah kerja tak. Tahu dah tah kepala orang tu pakat duk kecek tah kepala tangga orang, duk kecek hau orang, duk kecek kepala tangga orang, kita tahu kawan minta maaf dah, kawan dah kerja tak. Kita tahu dah kalau kita duk dosa siapa kita. Yang keempat, makna katanya dia jaga semua anggota. Mana anggota ibu apa? 2 mata, lidah, telinga, kaki, tangan, farak dia dan pula gapo dia, lidah dia dan hati dia. Dia jaga semua ni, kena jaga dalam ketika puasa. Yang kelima, dia jaga
Jangan makan tidak membanyak malaikat daripada benar-benar halal ketika dia tu nak berbuka puasa. Dah. Jadi kalau kita tengok mau kita ni kena banyak dah. Kita kena banyak jamu, kita kena banyak makan kepada orang. Lepas tu kita jamukan orang mengaji, jamukan orang lapar, jamu orang-orang hak jadi mulia-mulia dalam bulan puasa. Duit kita jangan kupik sangat. Kita boleh beli manis buku, Allah sejik. Manis buku orang tepi mau kita lapar, maka kita makan kepada mereka, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran berganda-ganda kepada kita dengan sebab kita saat itu makan kepada orang-orang yang lapar. Dah. Kemudian apabila kita makan kepada orang-orang yang lapar, Allah Subhanahu wa taala gantikan rezeki kita kau bertambah banyak. Patut bolehnya kita boleh puasa ni kerja tu kurang-kurang berapa kita buat amal wis penuh. Deh. Kita tengok orang mak saleh ni dia buat kerja ni boleh ya setahun. Tu dia buat kerja ni boleh ya rang dia dunia ni boleh. Tapi kita dak pelik orang kita orang mukmin, orang soleh, orang muslim kerja panjang tahun tapi nak berhenti sebulan puasa untuk nak bertawaf, untuk nak jemaah tak boleh. Orang mak saleh kerja ni boleh. Orang bukan beragama Islam. Muhammadur Rasulullah, tapi dengan keyakinan kerja yang ni boleh, ya oleh rang dunia ni boleh. Tapi buat kita ni ada kalimah syahadah, ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah, tapi kita nak berhenti sebulan untuk ibadat pada Allah, untuk bertaubat pada Allah, untuk tilawatul Quran, untuk qiyamul lail, untuk iktikaf di dalam bulan Ramadan. Nak buat tak boleh weh. Apanya pelik weh? Iman dah mengaku la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita nak mari berhenti untuk tilawatul Quran fi syahri Ramadan, nak qiyamul lail fi syahri Ramadan tak boleh, nak salatul tarawih tak cukup. Kadang-kadang lapar turun dah. Dia katakan nak turun dah lapar. Tak boleh kawan nak turun sunnah Nabi. Hak ni ya sunnah dah, hak kurang tu sunnah. Deh. Tapi orang panggil orang punya puasa ni kita semaya itu hak fardu teh ganda jadi berpuluh-puluh fardu. Supaya kita semaya Isya saat ni satu fardu, Allah Taala ganda kita 70 fardu. Ini kita jangan duk tetapi ya barang tak nampak. Barang tak nampak sebab tu kita tak gemar, sebab tu kita tak suka buat wil pas-pas gitu. Sebab kita tak nampak semaya kita ni nak boleh gapo. Semaya kita nak dapat gapo dia, nak dapat rahmat, nak dapat sakinah kedak. Tengok Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah pergi ngadu ke Nabi, rumah dia saat ni tu tak ada makan ni, tak ada berasak 2-3 bulan. Natu Nabi paling susah Ali. Hak kaya Sayyidina Uthman, Abu Bakar. Tok tua hak dua-dua tu Umar, Abu Bakar kaya. Tapi natu sesak ni ialah Ali. Ali ni anak Nabi, cucu Nabi, Ali sepupu Nabi, Fatimah anak Nabi, menantu Nabi ialah Ali. Tapi susah weh. Menantu Nabi paling sesak ialah Ali. Ali karramallahu wajhah. Dah. Kama dia satu ketika Siti Fatimah kata, ya Abi, amor ni tak ada makan ni ya Abi. Siapa alai rumah tak ada loti pecah-pecah rak makan loti ya. Mau kita ni duk buat istiqmah lagi pula istiqamah makan apa? Nasi hari-hari pagi nasi, tengah hari nasi, malam nasi. Ning orang panggil makan kutil balad. Makan ni mengenyih kita le tempat teh nasi mau kita. Tapi Arab makan ni mengenyih ya bukan nasi, yakni al-khubuz. Apa khubuz? Roti. Kemudian Siti Fatimah royak kepada ya Rasulullah, kami lapar, kami tak ada makan ni siapa? 2-3 bulan tak berasak dapur. Tak berasak dapur. Ali saat ni tak tahu nak buat kerana. Dah, maka berdoa dengan Allah Taala, maka Ali semaya dengan khusyuk tawaduk dengan Allah, takbir. Usalli sunnata hajaka, ataupun Ali semaya 2 rakaat. Nali saat ni apabila dia dengan apa? Semaya dengan khusyuk dan dia tawaduk. Ni kita dengar belakang dah. Takbir pak Allahu Akbar. Kisah dapur musing dah. Piah. Kisah apa? Kisah ganung musim. Dengan sebab 2 rakaat semaya bagi Ali, dengan sebab dia tu khusyuk dan dia tawaduk
dan dia berikhlas dengan Allah Ta'ala, selalu serta-merta Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kisah duk dapur musim berapa? Apabila kisah dapur duk musim Siti Fatimah pun ambil bekas tu bubuh, ambil bekas ni bubuh gandum saat itu daripada tepung-tepung sampai habis bekas di dapur. Ali pun tengok Siti Fatimah ya abang, ni kisah duk musim lagi ni, lagi pula gandum duk tubik lagi ni, nak buat lagu mana? Ali pun pergi pegang kisah duk musim saat ni. Kemudian berita ni, berita hak Saidina Ali pergi pegangkan kisah ni, maka sampai ceritaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun panggil Ali, ya Ali, ta'al ilayya, mari kau ni aku nak cerita, aku nak tanya sikit. Sebab apa boleh mungkin pegang kisah tu hadap musim tubikkan gandum. Dia kata, ya Rasulullah, kalau hamba tak pegang ke kisah tu duk musim tak ada berhenti tubik gandum. Dia kata, hei Ali, kalau mung tak pegang kisah tu dek, kisah tu akan bermusim ia sampai hari kiamat. Ni nak royak kata lebih, apabila seorang tu semaya, dia tu yakin dengan Allah, dia ikhlas dengan Allah, maka Allah Ta'ala wisakinah. Supaya juga orang puasa, kalau dia yakin dengan Allah, dia berikhlas kepada Allah, dan dia tinggalkan tengok benda yang dicelakan oleh syarak. Lepas tu dia tinggal kecek benda tak ada faedah mengupak ataupun lain-lainnya, ataupun dia tinggalkan juga dia dengar daripada benda-benda haram yang kapak dia jaga semua anggota-anggota dia. Ini salah satu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kepada dia itu daripada darjat-darjat yang tertinggi di dalam puasa. Itulah ibu bapaknya, kita hampir boleh puasa. Lepas tu kita nak puasa saat itu, kita kena cara. Yang pertama, kita puasa bukan sekadar mata, sekadar mulut saja, sekadar lapar saja. Kena puasa belaka mata kita daripada benda syarat lari, syarat kelak, kita tinggalkan akan dia. Lepas tu kita puasa pula lidah kita jangan duk kata mengaruh, jangan duk menyupah, jangan duk kecek bohong, jangan duk mengupak, jangan duk pelaga orang. Lepas tu kita jaga pula telinga kita dengarkan perkara-perkara yang tak baik. Lepas tu kita puasa pula daripada jaga semua anggota-anggota tak baik semua dah. Apabila kita boleh jaga puasa kita, dia kata man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama, ghufira lahu ma taqaddama min. Satu hadis buatan man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata setengah dia laginya, man qama imanan, hal keadaan dia beriman kepada Allah, dia yakin dengan Allah. Lepas tu puasa tu juga aku nak membalaskan sendiri tu. Kata pada ayat lain pula, wa ana ujzi bihi. Jaga baik-baik, kerana puasa kita tak berapa hari. Kalau kita puasa malam mula-mula, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi ganjaran kepadanya. Lepas tu dalam bulan puasa kita kata la ilaha kau mai satu jangkau, Tuhan wi 10 pahala, Tuhan ampun 10 kejahatan, dan Tuhan angkat 10 darjat. Bahawa apa orang makan ni, orang sejik makan orang makan ni. Lepas tu puak makan duk dalam sejik bakat terawih belaka, maka pahala terawih tu bakat bagi sikit boleh kita juga. Ini buah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kalau kita kata la ilaha illallah
illallah di dalam bulan puasa ataupun bulan yang lain. Karena Nabi katanya daripada Ubadah bin Samit, sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza qala al-'abdul mu'min kharaja min famihi", keluar ia daripada ni kita kata la ilaha illallah, yang berkata oleh seorang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi satu malaikat. Malaikat saat ni seumpama burung, ada dua sayap, sayap tu berkilatnya dan permata-mata yang lain. Lepas tu ahaduhuma, tengok sayap dia besar tak besar weh. Malaikat kita kata la ilaha illallah, jadi malaikat tu baik dengan sebab kelima ni sayap dia sebelah tu. Deh bil masyriqi. Allah tak burung duduk lagi ni, sayap sebelah tu duduk lagi tu. Dah. So daripada kelima la ilaha illallah duk tarak arah kocok. Kamu dia kata malaikat duduk tanggung arah jadi tiara atana. Fayaqulu lahu hamlatul arsy uskun. Oi, dia lah oleh burung ku tak arak ni arah duk kocok ni. Duk dia yang karena arah duk kocok ku tak arak nak tanggung ni. Fayaqul, maka kata malaikat jadi pada kalimah la ilallah, la askun. Aku tak mau dia. Aku nak kocok ni. Nak kocok tarah ni. Aku nak kocok arah. La askun, ku tak mau dia. Hatta dia kata ketika Allah ni pian puasa kau tak puasa, Allah Subhanahu wa taala timbul tu baik daripada mulut dia satu malaikat seumpama burung, sayapnya dua, lagi pula berkilat-kilat terjadi pada permata, sulit kena naik sayap sebelah, sulit jatuh sayap sebelah lagi. Lepas tu naik ke langit, naik pada arah, duk kocokkan arah, maka malaikat arah yang duk tanggung ke arah tak, hei burung duk dia lah, aku tak rak ni nak tanggung ke arah ni. Maka bunga la askun, ku tak dia, ku tak seduk dia, hatta yaghfirallahu lahu, hatta yaghfirallahu liqailih, hingga ampun Allah Taala bagi orang yang berkatakan akan aku nak duk dia. Lama mana Tuhan tak ampun dosa tu aku tak mau duk dia, aku nak kocok arah ni. Lepas pada tu malaikat pun dia ngadu teh. Dia kata, ya Allah, ada seekor burung nak duk tah belakang arah, duk kocokkan arah, aku suruh berhenti, dia tak mau berhenti. Dia kata lagi mana engkau tidak ampun tu dia tak mau berhenti. Lepas tu fayu'tiyahu Allahu sab'ina al-falisanin, maka Allah Ta'ala beri kepadanya 70,000 daripada lidah. Allah Ta'ala pun jadikan dah. Jadikan burung yang jadi malaikat sebab daripada kalimah la ilaha illallah, jadikan 70,000 daripada lidah. Fayastaghfiruna li sahibi, maka minta mengampung mereka itu, mereka 70,000 lidah ni, li sahibihi, bagi tu yang kata la ilaha illallah siapa hari kiamat. Kita kata sepatah dengan kosak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi malaikat terbaik nak duk tarah, minta berdoa Allah duk kocok arah, malaikat temu duk dia, aku tak mau dia. Lepas dah tu saya tak apa, aku nak jadi malaikat ni 70,000 daripada lidah duk minta ampun kepada tuannya. Siapa hari kiamat ibu apa? Pak kita rugi apa? Pas lebih-lebih lagi kita duduk dekat bulan puasa, kita kata banyak kalimah la ilaha illallah, kita kata banyak masalah Quran. Sebab tu ada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kita. Nah, tuan mazhab bagi Hanafi. Nah, sini dia kata apabila ada hari kiamat, datanglah di kita malaikat, maka membawa mengambil malaikat kita kata la ilaha illallah ni, dia ambilkan tuan dia di akhirat, ambil bawakan tuai kata la ilaha illallah menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Abu Hanifah, dia kata aku biasa mimpi jumpa Allah 99 kali. Imam Abu Hanifah sebab tu orang mimpi jumpa Nabi ada hikmahnya. Orang jumpa Allah tak ada setinggi-tinggi. Kalau orang jumpa dengan Jibril, orang ni orang panggil kebaji besar. Sebab tu dalam takbir mimpi, orang takbir jumpa dengan Rasulullah, orang ni ahli syurga. Orang jumpa dengan Allah ni hikmah besar lagi pula, orang panggil pangkat yang paling lebih di atas muka bumi ni. Lepas tu orang jumpa 99 kali.
Lepas tu dia kata kalau aku mimpi jumpa dengan Allah Ta'ala 100 kali yang 100, aku nak tanya Allah gapo dia amalan hak yang paling Tuhan kasih. Kalau aku mimpi kali ni kali yang terakhir ni kali yang 100 ni, aku nak tanya ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan gapo yang Allah Ta'ala kasih sekali. Maka duk maka dia pun tanya dalam mimpi kali yang 1, dia kata Allah, ya Allah, amalan gapo hak engkau kasih sekali, amalan gapo engkau saya sekali. Maka Allah jawab di dalam mimpi kali yang 1, aksir kalami. Dah tengok orang beberapa pun nampak ngantuk belaka dah ni. Dah. Jadi kita betul simpan je kat pos sebelah dah. Dah. Jadi dia tik dengan tukar jadi pinggir pasal lenguh pinggir. Tu baik dulu lah. Deh. Ni nak ayat kata lah sejik ni bagai panah. Patutlah sejik ni benda sete-sete yo tak kenim namna. Kita duk sejik lama yo kamu ke. Yang murah sebab taburkan rahmat setiap masa, setiap saat tah pala kita. Sebab tu setan yang marah lengah pinggir weh. Patut lu capur ngapok kamu ngapok hutang ni akan pukul 10 lah kita cabut. Baru ni di benda tebu tu nak pukul 10 halal. Baru boleh belajar ceramah. Karena apa? Pak ni kecek lu, kecek saja. Dah bagi sikayo kau lambat lagi. Gitulah. Dah. Okay. Lepas tu foto tubuh pun beripung di dalam gini untuk apa doa dan pula beri semangat kepada adik-adik pelajar kita khatam Quran 230 orang. Lepas tu syahadah ijazah semua pada mereka. Dah. Gitulah berapa amal putus sepanjang kali. Malam ni kita minta sekadar ni dulu. InsyaAllah apa yang baik ambil guna, ambil pakai. Apa yang tak baik kita tahap, kita tolak. Tapi kita berazamnya di dalam bulan puasa ni kita nak beramal, kita nak beribadat, kita nak paling nak ubah diri daripada tahun lepas kita pun kurang haji mu'ah. Tahun ni kita nak ubah molek lebih pada tahun lalu. Kena ada niat lah tu. Kalau kita tak ada niat kita rugi. Lah ni kita tak wasa rugi. Kita tak wasa apa. Tersalah, teriak tu bik ada darah air nanuh lah, teriak tu bik ada daging lah, perah air daging kering dah, kering kotak. Tapi nak buat apa tak boleh dah. Ya Allah Ta'ala, aku klik mai semula dunia. Aku nak buat amal sekejap, aku nak bertaubat sekejap. Aku nampak dah lah kubur gapo. Hak demo duk royak muka nakir aku temu ya Allah, aku nampak dah. Sujaul Aqra, mata berapi-api. Jalan tah belakang Sujaul Aqra, ular Sujaul Aqra tu jalan sebulan tak lepas lagi tah belakang dia. Aku nampak ya Allah, aku tengok dah. Mintalah muhatab. Kami nak beramal jadi apa gitu. Nego ya ceng dalam nego banyak hutang daripada harta dia. Ya ceng dalam nego kerak, ya ceng dalam nego hak umrah. Ni orang panggil muflisun fid dunya, orang bangkrut di dalam dunia. Dan satu lagi orang panggil muflisun fil akhirah, orang bangkrut di akhirat. Apa orang bangkrut akhirat? Apabila tamung amalan kebajikan, tamung amalan kebajikan, tamung amalan kejahatan. Banyak amalan kejahatan, siapa malaikat nak pergi ke syurga tak boleh. Banyak amalan kejahatan. Hak ni orang panggil muflisun fil akhirah. Orang ni orang bangkrut di akhirat. Orang bangkrut. Orang kurang amalan daripada kebajikan, orang ni bangkrut. Satu hari kita susah, lepas tu buatlah gapo nak buat lah. Dan kita nak kata kita pandai, kita kata dah dunia ni. Kita nak kata kita bijak, kata lagi. Nak kata kuat amalan banyak kata. Tepat ciknya di pada masyarakat situ buku masing-masing. Kena tanya. Nak lepas mudah-mudah tak lepas.
Cek so. Sebab tu kita menangis belum pada kita ditangiskan. Tangislah, nangislah, teriaklah, bertaubatlah lah dengan Allah Taala, wis banyak-banyak dengan kesilapan supaya kita klik sana tak lekat buku. Kalau lekat buku pun tak banyak. Kalau lekat pun tak panjang. Kita takutnya dak heret dengan Allahu Akbar. Heret panjang. Buku tu lah, buku ning lah, buku kenak orang lah, buku kata kok orang lah, buku ngopak kok orang lah, buku pelaga orang lah, buku mek harta orang tak betul lah, hipik tanah orang. Oh, macam-macam buku. Lepas ni hak ning, hipik tanah lah, makan harta orang lah, makan tak betul lah, ngopak kok orang lah, makan rebo. Oh, banyaknya. Payah lepas. Dah, sebab tu ibu apa insya-Allah kaji sendiri dah. Bapa main goyak gitu, bapa dia pun tak ada betul, bapa dia pun tak ada molek, bapa dia pun ada dosa pun demo, kau bukan nabi, bukan malaikat mo pun bukan malaikat, bukan nabi, demo pun bukan malaikat, bukan nabi. Makna kata orang tak berdosa, orang maksum nabi seorang. Allah, bawah Allah nabi. Pasti kita tak maksum, memang ada dosa, memang sepak dosa, memang ada kata kau orang, memang ada deki kau orang, memang tuduh orang, memang makan harta tak betul. Ada macam kita. Okey. Lepas tu kita dalam bulan puasa ni kita bertaubat. Jadi supaya Abdullah Fasik. Abdullah Fasik teruk tak teruk? Nah, ya dengar kalau kuasa kampung ni kampung Batung ni. Kampung terjabat, kampung Belukar, Retino mati. Malam hari dia buat cok, dia gali kubur Retino. Gali kubur, dia ambilkan kapal tu, dia jimuk Tino mati tu. Dia wati sudah, dia ambilkan kapal, dia pergi jual kedai. Tu amalan dia. Amalan Abdullah Fasik. Tapi apabila masuk bulan puasa, dia bertobat dengan Allah, dia tak hijrah pasti dia tu. Tapi belum ada puasa, ikut dengar orang Tino kawasan kampung kita terduk kampung betul Jabat ni, dengar kawasan ni Belukar Hulu, Belukar Hilir, ataupun dengar kok Lebau Sirih kampung Ngetar kan, dia buat cok dah malam. Cok, gali, lepas gali, dia wati ke Tino nanti, dia ambil kain putih, dia pergi jual kedah. Ini amalan Abdullah Fasik. Tapi apabila dekat puasa ataupun bila puasa, dia tak buat kerja ni. Dia tobat dengan Tuhan. Dia tak tubik lah rumah. Dia bertobat dengan Tuhan. Dia teriak dengan Tuhan. Dia semaya. Dia bertobat. Dia semaya. Dia bertobat. Semaya Jumaat. Semaya terawih. Pas satu hari, dia saat ni tu, dia tanya Tok Guru sore. Dia kata amalan dia ni adakah diampun oleh Allah Ta'ala? Tok Guru kata, amalanmu ni kuasa pupaya. Tuhan nak ampun. Celah-celah ya saat ni tu duk menengung Tok Guru saat ni goyak. Dah, ya kelik saat ni tu tengah goyak gi mati Abdullah Fasik saat ni gi mati. Apabila mati, lalu itulah malaikat duk buat bahasa. Abdullah ni nak pergi ke syurga ke nak pergi ke neraka. Tapi dalam bulan puasa dia bertaubat dengan Allah, dia tak pergi apa? Tak pergi bukakan kubur Retino, tak pergi jimuk Retino, tak wati Retino mati. Tapi yang mati antara tu dah di antara rumah Tok Guru. Lepas tu jawab malaikat dan Allah Taala katanya, mu tengok jalan ni rumah dia pergi tanya Tok Guru, belai-belai sambil dia duk klik tu, di mayat dia duk tu dekat dengan rumah Tok Guru ke dekat rumah dia. Kalau mayat dia dekat sebelah balik rumah Tok Guru, ambillah Abdullah Fasik ni pergi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mayat dia ni mati ni dekat sebelah balik rumah dia, makna tetap molek dia tu teruk daripada molek dia lagi. Inilah ibu bapa kita di bulan-bulan puasa. Kalau biasa berdosa kita tinggal. Kalau kita biasa dosa teruk kita bertaubat dengan Allah. Kalau kita tak pernah baca Quran, kita bacalah Quran. Tahun lepas kita terawih duk lelu. Tahun ni kita penuh terawih kita cukup molek. Dan insya-Allah pada tu dulu dengan